Allahu 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 Allah Allahu ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram sahabil izam semua khususan mu'alif hazal kitab Syekh Ismail al-Minangkabah thumma li masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأبطال والأوتاد والأبدال والأنجى والأخيار والعرفاء سائر أهل الله وللمشارق والمغارب كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa li walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin summal amin. Ke surah 22 ke Rumi? 24 dah. Yang membatalkan wudu. Kalau kitab Jawi muka surat 8. Ada pun yang membatalkan wudu Baik, 4 baris daripada 3 baris daripada bawah. Okey, baik. Qala musannif rahimallahu taala, adapun perkara yang membatalkan akan wudu itu iaitu 5 perkara. Yang pertama, keluar salah suatu daripada 2 jalan, iaitu 2 jalan tu daripada kubul, yakni belah pihak depan, dan dubur, belakang. Jadi makna kata keluar sesuatu daripada 2 jalan, yakni kubur depan dan dubur, kecuali air mani. Kena tu kecuali. Sebab nanti sesuatu ingat semua. Kalau air mani keluar tak batal wuduk, pelik kan? Ada keluar juga. Itulah specialnya. Keluar air mani, wuduk tak batal tapi wajib mandi hadas. Apa faedah dia? Sebab dia hukum ni dia kadang-kadang kita ingat apa logik dia, batal teruslah senang. Sebab kita tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh semayang, tak boleh pegang Quran, tak boleh masuk masjid. Begitu juga orang yang ada, walaupun ada hadas kecil, yakni wuduknya tak batal lah, ya? Dia tak boleh pegang Quran juga sebab berhadasnya dia. Tak boleh semayang juga sebab berhadas besarnya dia. Jadi alhasil sepatutnya cakap batal je lah. Tak, ulama tak buat macam tu sebab apa? Sebab ada suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak mahu mandi selepas bersenggama. Selepas bersenggama dia tak mahu mandi, maka Nabi menyuruh dia dengan mengambil wuduk. Jadi apa faedah wuduk kalau Nabi tak suruh ambil lah? Kenapa tak mandi terus? Jadi maknanya
Itulah kelebihan orang yang berwudu, iaitu sekurang-kurangnya dia dalam keadaan dalam keadaan ada wudu, yakni suci daripada hadas kecil. Nah, itu je kelebihannya. Dan kelebihan orang yang berwudu itu banyaklah. Berbeza dengan mandi hadas. Jadi maknanya perkara yang membatalkan wudu tidak ada kena-mengena dengan perkara yang membatalkan hadas besar seorang, melainkan satu saja, iaitu murtad. Kalau murtad, kira orang tu berhadas dah. Ya. Hadas kecil pun dia ada, hadas besar pun dia ada. Kalau dia murtad. Jadi orang yang masuk Islam wajib mandi hadas besar. Dia tak wajib wudu, tapi wajib mandi hadas besar selepas dia kembali kepada Islam atau orang kafir masuk pada Islam. Baik, habis. Qala musannif rahimallahu ta'ala, melainkan air mani dirinya yang tiada membatalkan air sembahyang, tetapi wajib mandi. Dan yang keduanya daripada 5 perkara yang membatalkan air sembahyang ataupun wuduk. Dalam kitab ni 5, dalam kitab lain tu 6. Contohnya dalam kitab Sulamus Sibyan ada 6. Contohnya lagi dalam kitab Idaman Penuntut Jilid 1 juga ada 6. Jadi jangan kita kata salahlah kita nikah. Kadang-kadang ulama ni benda yang sama dipecahkan lagi. Baik. Dia detailkan lagi tu menyebab jadi 6 tu. Dan yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang hilat. Yang hilat tu yang halal nikah, atau namanya yang ajnabiyah. Ajnabi maknanya yang halal dinikahi. Masing-masing boleh bernikah. Itu maksud dia. Maknanya bukan mahram lah. Kalau mahram tak ada masalah. Termasuk yang halal nikah tu lah isteri dia sendiri. Sebab tu dia halal nikah dengan dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, mana-mana orang yang menyentuh kulit lelaki dengan perempuan termasuk isteri dia, walaupun dengan tidak ada syahwat sekalipun, dihukumkan batal. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Kulit ajalah. Kalau kuku ke, mata ke, rambut ke, usap rambut isteri sebelum pergi sembahyang. Ada wuduk tak ni? Tak apa. Jangan stop, jangan. Alamak, macam najis pula. Tapi Sayyidina Umar suka ngacau kita lah. Suka bergurau. Dia ada wuduk, kejar dia. Jangan bang, abang berdosa. Tak dosa, gurau ada dosa. Dia malah nak ambil wuduk lagi. Kadang-kadang saya kena, kadang-kadang dia kena kelakar sikit. Dan yang ketiganya, menjabat kubul anak Adam ataupun duburnya dengan telapak tangan atau dengan perut anak-anak jari dengan tiada berlapik pada antara keduanya. Kubul dan dubur maknanya had mana yang tak boleh sentuh? Tapak tangan. Tapak tangan ni yang kita lagakan, yang mana bersentuhan dengan dinding dengan ni, itu ialah telapak tangan. Tapi yang ada putih tepi ni kan putih hitam sikit. Yang ini tak dinamakan telapak tangan, dia panggil tepi jari. So tepi boleh pegang. Pegang gitu tak apa. Pegang macam ni batal. Okey. Perut jari kan. Jadi kalau nak cebok anak, ceboklah pakai belakang tangan. Tentang dia duduk pakai kaki. Anak tu tengok, oh mak aku pakai kaki, esok dia besar dia pakai kaki juga. Yang awak kerja. Dekat tangan. Atas sarung tangan. Jadi anak Adam saja, kalau dia sentuhnya jubur kucing, jubur ayam tak betul. Dia nak tu anak Adam. Baik. Bila kata anak Adam, sentuh faraj jin macam mana?
Jin pun ada juga. Ada kemaluan. Sentuh jin punya. Batal ke tak batal? Sebab jin ada Islam juga, ada kafir juga. Yang Islam, wajib hukum aurat dia macam kita juga. Kalau ikut kitab, anak Adam, iaitu anak jin. Kalau ikut mafhum ni macam tak batal. Tapi sebenarnya batal. Kerana apa? Halal nikah di antara golongan manusia dan jin. Cuma hukum dia makruh. Boleh jatuh haram juga kalau tak sekupu. Tapi memang tak sekupu lah cerita dia. Tapi ada hajat, ada keharusan syar'i untuk menikah. Jadi menikah dia pun wajib mandi wajib. Sentuh dengan dia pun membatalkan air sembahyang. Sama hukum dengan kita. Kenapa dia cerita anak Adam? Sebab kita ni belajar ilmu fiqh di antara kita manusia. Kita bukannya belajar dengan jin atau mengajar jin. Tapi tidak dinafikan dalam majlis ilmu ada jin. Kan? Sekarang pun ada. Kan? Ada jin Islam ikut. Itu juga biasa dekat masjid ke, kat surau tempat pengajian ke, ada je yang menumpang untuk dengar. Sebab kemuliaan anak Adam tu, dia sebagai khalifah, maka dia suka mengaji dengan kita. Jadi di kalangan dia pun ada orang alim juga. Qala musannif rahimahullah. Baik. Yang keempat, hilang akal sebab mabuk atau pitam atau gila. Walaupun satu lahzah, yakni satu detik, satu saat dia gila, batal. Satu saat dia pitam, seminit je, atau sesaat, tiba-tiba sedar balik, batal. Pitam, mabuk sama juga. Sama ada dengan sebab minum toddy ataupun mabuk sebab dia hypo. Ada kan orang macam mana dia terlampau tinggi pun jatuh, rendah pun jatuh. Bahaya tu. Itu menyebabkan air sembahyang dia batal. Kalau yang gila ni, ada orang terkena penyakit gila atau dia memang kejap gila, kejap tak gila. Waktu dia gila, batal air sembahyang dia. Dan yang kelimanya, tidur melainkan tidur yang tetap kedudukannya. Apa maksud tidur yang tetap kedudukannya? Tidur duduk. Yang mana tidur duduk ni tetap papan punggung. Tidur terlentang walaupun punggung ke bawah tidak tetap. Kenapa? Sebab tubuh dia tidak pergi ke lantai. Yang dikendaki ni, kalau dia tidur duduk macam ni, maknanya dia punggung dia di-cover oleh lantai, sekaligus tubuh dia tak ada peluang untuk buka. Maka dengan sebab tu, sama ada tidur atas kerusi ke, tidur bersila ke, jadi dia kejap dekat lantai, sandar ke tiang ke, maka tidur itu tidak akan membatalkan wuduk dia walaupun 3 hari 3 malam dia tidur. Tak batal. Baik. Kena tidur yang lain daripada itu, tidur mengiring, terlentang, terlangkup, tidur sekejap batal. Tak sama dengan tergalip. Ada orang kan terlampau ngantuk sangat, tersengguk kan, tak batal. Walaupun sedang berdiri tengah semayang ni, main subuh, boleh. Adakah batal semayang dia? Tak batal. Dan wuduknya pun tak batal. Melainkan waktu dia tersengguk, dia rasa angin keluar, batal lah. Dan kelima, yang keenam, ini tak ada yang keenam, murtad. Satu orang melalui hati dia tak percaya dengan qada qadar Allah, batal iman. Kalau dia setengah ada wuduknya batal, imannya pun batal. Begitu juga satu orang dengan perkataan dia menyindir sunnah Nabi atau menghina sunnah Nabi, menghina ajaran Islam, menghina hukum hakam yang termaktub dalam Islam. Ni apa nak bertudung-tudung likup ni, apa kita perempuan kena free hair lah, batal iman. Tu yang buat kerja. Kalau buat hukum Allah ni, kita tak boleh apa, tak boleh main-main. Macam ni, kalau dia nak pilih, ni pun satu hal lah, orang Islam punya pemikiran. Antara orang yang tak semayang
pakai tudung, tengok orang sembahyang tak pakai tudung, saya pilih yang tak pakai tudung, kata dia. Dia pakai logik akal dia. Sebenarnya dua-dua tak bagus. Tapi maksudnya dia tak boleh cakap macam tu seolah-olah meringankan hukum syarak, tak boleh. Dia sepatutnya kata kedua-duanya tak bagus, tapi saya berhasrat untuk mentarbiah dia, jadi saya pilih yang tak pakai tudung. Tak apa. Jangan dia beranggapan orang tak pakai tudung sembahyang tu lebih baik daripada orang yang pakai tudung. Tu silap dia. Sebab kedua-duanya kuat hukum tu. Kedua-duanya sama fardu, sama rukun. Walaupun kefarduan sembahyang lebih utama, tapi kedua-duanya kategori dosa besar kalau ditinggalkan. Jadi sepatutnya orang Islam tak boleh cakap macam tu. Jadi kesilapan dia lah situ. Mungkin dia pakai akal, logik akal dia je kan. Dia sepatutnya cakap, saya akan pilih yang tak pakai tudung tapi sembahyang sebab saya nak tarbiyah dia. Macam tu okey lah, berlapis. Yang pakai tudung ni orang lain nak tarbiyah dia. Saya minat yang macam ni. Kan dekat yang tu kan. Jadi tak semestinya orang pakai tudung tu masuk neraka. Orang yang tak pakai tudung tu masuk neraka, orang yang pakai tudung tak sembahyang tu tak masuk neraka. Tak, bukan macam tu maksud dia. Asal ada dosa je, tempat dia neraka. Melainkan Allah nak ampuni dosa dia sebab dia taubat. Dia taubat, hilang berdosa. Maka bila hilang dosa dia, tidaklah masuk ke dalam neraka. Neraka tu janji Allah. Jadi semua orang akan buat dosa. Mana ada orang tak buat dosa ni? Nabi SAW dia, sebab dia masuk daripada Nabi, tak kira dari keturunan Nabi sekalipun, dia mesti ada melakukan dosa. Cuma bezanya dia ni diampuni Allah atau tidak. Kan? Dan keluarga Nabi suci sekalian dia. Masa suci itu Allah pelihara mereka itu daripada berbuat dosa-dosa besar. Sehingga kan dia diberi peluang oleh Allah untuk taubat. Kita yang hamba-hamba Allah ni, yang orang biasa ni, Allah bagi kita ruang yang besar untuk taubat. Kita taubat sentiasa terbuka. Itu dia. Baik, qala musannif rahimahullah. Yang keenam tadi ialah murtaddin, terkeluar daripada agama Islam dengan sebab perkataan ataupun dengan sebab perbuatan. Jom hari ni kita pergi Batu Kek, kata dia. Pergi sampai kat Batu Kek, dia nampak patung, dia tundukkan kepala kerana hormat, batal iman. Walaupun tak niat, tunduk tu perbuatan menghormati, telah membatalkan iman dia. Jaga ya. Kalau ada wuduk, batal lah sembahyang dia, wajib mengucap balik, wajib mandi balik dan sebagainya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala lagi. Demikianlah perkara yang membatalkan wuduk yang tersebut di dalam kitab Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib ni antara kitab-kitab popular diajarkan di pondok-pondok lah, dan juga di Mesir. Demikianlah niat mengambil wuduk. Demikianlah niat mengambil wuduk, yakni air sembahyang. Demikianlah bunyinya. Masuk bab lain pula. Bab niat pula. Apa dia? Nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mengambil wuduk fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ataupun diniatkan nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi asghari fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mengangkat hadas yang kecil fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Inilah yang diniatkan tatkala membasuh satu suku daripada mukanya. Baik. Sampai je air dekat muka, ketika itu datangkan niat. Sebab dia tempat datangkan niat. Kalau dekat basuh tangan, tak boleh datangkan niat. Batu tangan, pergelangan tangan. Kumur-kumur, bukan tak boleh, boleh tapi takut tak sampai. Sebab kumur-kumur air dah sampai dah ke muka. Tapi yang paling afdal, kata ulama, seperti disebut oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dalam kitab dia, dia menuntut tu ketika masuk air ke hidung sekaligus dengan kumur-kumur. Ketika itu datangkanlah niat dan mengekalkan niat tu sehingga basuhan muka. Itu lebih afdal daripada kita basuh muka baru niat. Basuh sampai air kat muka baru niat. Itu kebiasaan. Dia tidak afdal. Yang afdal, masa kita kumur-kumur masuk air ke hidung, ketika itu datangkan niat wudu. Eloknya pada basuhan ketiga baru datangkan. Kumur satu,
Dua. Yang ketiga, datangkan niat terus. Saja aku mengangkat hadas kecil tu, kemudian ambil air lagi, dikekalkan niat tu sambil basuh muka. Kenapa? Sebab air dah sampai muka dah sebenarnya. Itu sebab dibolehkan niat. Ya, baik itu yang disebut oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dalam kitab Idamah Penuntut. Dia ambil pula dari kitab Arab, nama kitab dia Bujairimi Ikna. Baik. Qala musannif rahimahullah. Jadi kalau tak biasa buat, jangan buatlah. Kadang-kadang tak jadi. Baik buat macam biasa. Jadi niat ni boleh saja dengan yang lain. Saja aku mengangkat hadas kecil. Tak sebut fardu pun tak apa. Saja aku mengangkat hadas kecil. Dah cukup dah. Kerana Allah Ta'ala fardu atasku, sunat saja ada. Jadi saja aku mengangkat hadas kecil. Dah cukup. Sama juga dalam solat ni. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Cukup. 2 rakaat, 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu sunat saja ada ketika niat tu. Yang wajib ada qasad, ta'arud dan ta'yin nafsi. Kalau solat jemaah. Jadi sahaja aku qasad. Sembahyang saja aku sembahyang tu qasad. Fardu itu ta'arud. Zuhur tu ta'yin. Makmum tu ta'yin nafsi. Imaman tu ta'yin nafsi bagi solat Jumaat. Imam solat Jumaat je, dia wajib niat sebagai imam. Kalau solat lain, dia sunat saja niat jadi imam. Mana sunat? Kalau dia niat dapat pahala berjemaah. Kalau dia tak niat, dia dapat sembahyang infradi, tapi orang lain belakang dia dapat pahala jemaah. Elok dia buatlah. Ya. Kalau orang yang suka nak adakan niat kan? Suka? Nak adakan niat. Oh, bagus. Satu orang ada kena penyakit was-was. Sukar betul nak ambil wudu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan dia cakap saja pula. Maknanya ada latih kan. Tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. Tak jadi. Kita tolong dia. Benamkan dia dalam latih. Tu Nabi ada ajar doa untuk orang yang sakit was-was ni. Belajar doa dia supaya dia tu. Sebenarnya ambil wudu takkan sukar kalau ada ilmu. Bila ilmi, orang akan mudah mengambil wudu. Yang jadi susah tu sebab tak faham atau tak ada ilmu. Jadi ada orang yang dia faham, dia ada ilmu, tapi susah juga kerana penyakit was-was. Yang ni Nabi suruh dia amalkan ayat-ayat tertentu dan bacaan-bacaan doa tertentu. Seeloknya orang yang macam ni ada kolah dekat rumah, dia sendiri terjun je niat saja mengangkat Ismail, settle masalah. Tak kira mana masuk dulu, dia kisah. Tenggelamkan kepala, naik atas, daki berwudu. Itu sebaik-baiklah. Jadi dia tak boleh wudu dekat kolam masjid. Sebab akan berlaku pembaziran satu, ganggu orang satu. Dia angkat Allah bercepit-cepit, pecik. Kenapa susah sangat dia. Jadi ambillah wudu dekat rumah, buatlah kolah ke apa, kan, untuk mudahkan dia. Tu lama-lama setan malah ganggu dah. Dia ni dah dulu malah aku ganggu. Qala musannif rahimahullah. Baik. Syahdan lagi sunat menghadap kiblat. Maknanya perkara yang disunatkan ketika berwuduk pula. Sunat menghadap kiblat kemudian daripada sudah mengambil air sembahyang. Baik. Sunat menghadap kiblat. Habis. Maknanya membelakangkan kiblat tu makruh. Ada orang kan kolam wuduk dia ke, tempat wuduk dia ke, membelakangkan kiblat. Jangan kita ikutkan buntut kita ke arah kiblat. Saya ingatkan sikit. Sebab hukum dia makruh, kita ambil wuduk ni nakkan barakah, nakkan pahala. Tiba-tiba makruh mana datang pahala. Kena pastikan. Kemudian kata dia, kemudian daripada sudah mengambil air sembahyang tu, sunat membaca syahadah serta menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Iaitu baca doa ni, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lengkap panjang. Yang ada tu pendek je. Ni jadi ni kita boleh amal. Angkat tanda tangan ya. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lagi? Allahumma baca ni Allahumma ja'alani pun boleh atau ja'alni pun boleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ataupun Allahumma ja'alani boleh je. Adapun sebab hadas yang kecil itu 4 perkara. Ni sedap ni doa ni tadi, makna dia sedap. Asyhadu, aku naik saksi ataupun aku bersaksi. Jadi ada orang dia tertanya-tanya tau. Siapa yang bersaksi? Engkau yang sebut engkau lah naik saksi. Nah, tapi sebenarnya dia ada 2 kesaksian di sana. Satu zahir, satu batin. Yang ni jasad yang menyarungi diri kita ni juga menyaksikan. Hakikat penyaksian tu itulah hakikat batin kita. Iaitu diri kita yang hakiki. Boleh panggil roh kita lah. Dia bilang roh ni Allah ciptakan. Kita ni Allah telah ciptakan pada asalnya ya, sebelum lagi kejadian-kejadian yang lain. Tapi selepas daripada Nur Muhammad. Ini cerita dia. Allah jadikan kita duduk di alam arwah, alam roh dulu. Kemudian Allah tanya pada kita, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ni Tuhan yang menjadikan kamu? Qalu, berkata sekian arwah, iaitu roh-roh. Kita lah, termasuk kita lah. Roh kita ni, semua roh yang ada dan yang lagi akan diadakan Allah ni, semua Allah dah tetapkan. Qalu bala wa syahidna. Itulah dia. Qalu, bahkan kami semua roh tu berkata, bala, bahkan wa syahidna, kami telah menyaksikan engkaulah Tuhan bagi kami, maksudnya. Itu namanya asyhadu. Ini lambang. Asyhadu ni lambang. Waktu kita tasyahud akhir, tasyahud awal, asyhadu an la ilaha, boleh ambil pada kalimah asyhadu, boleh angkat, ataupun asyhadu an la ilaha illallah boleh angkat. Ya, tapi dalam kitab sebut ketika mula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian baru pandang pas sujud balik. Jadi penyaksian ini. Jadi kalau kita angkat macam ni, bukan kata Allah dekat atas. Ini lambang tauhid, lambang penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam ikrar lah. Maka kami rakyat Malaysia. Ikrar ni ya. Ini asyhadu. Okay. Ikrar orang mukmin menjadi tauhid. Okay. Ini dibuat korek hidung. Ini rahsia dia hebat. Jadi tauhid ni, kalau orang benar-benar memahami konsep hakikat dia, dia kalau perintah orang, awak buat kerja, orang tu terus akut. Anak kita gunakan ni, jangan gunakan ni. Buat kerja, kerja dah. Ni orang putih style lah. Ini bukan Islamic style. Silakan hormatlah konon. No. Tak. Ni jari ibu. Kerja dia lain. Ini jari telunjuk, jari perintah. Kamu, ibu nak basuh pinggan. Guna jari. Dia akan pergi. Jadi guna jari, tunjang orang. Orang marah. Silap guna. Sebenarnya ini juga, kalau kita belajar, dia ada berkait dengan aura di sini. Kalau orang Cina guna ni, dia panggil gikong. Dia pakai jari, batu boleh pecah. Dia bukan pakai jin tu. Dia pakai memang kelebihan yang Allah beri pada jari. Dia kaji. Dia dapat melalui meditasi lah. Mungkin ada sangkut baut dengan kadam ke apa tak. Sebenarnya biasa pun boleh ada kelebihan dia. Ini tu orang tak tahu pakai ni. Sila memang tak ikut aja. Semua 4 jari kena kita yang kena pergi.
Wallah. Gunakan telunjuk. Ini jari telunjuk. Baik. Jadi asyhadu, aku bersaksi. Kita memang pernah menyaksikan akan ketuhanan yang maha hebat, maha agung, maha esa. Jadi kita sebenarnya dah lupa. Kenapa? Bila Allah masukkan diri hakikat kita ni ke dalam jasad, disarung oleh jasad, maka Allah beri kita zero pengetahuan dan belajar daripada kosong. Lahir-lahir tak tahu apa. Ada orang lahir, Assalamualaikum. Kan? Tak ada. Melainkan orang-orang yang pilihan Allah lah. Seperti Nabi ke, yang ada mujizat ke, karamah. Jadi kita tak tahu apa. Tak belajar apa. Sehinggalah kita ni diwajibkan belajar semula. Allah datangkan Quran, datangkan Nabi. Bila kita belajar, terbuka sedikit demi sedikit hijab yang membentengi pengetahuan kita. Sehinggalah pengetahuan tadi itu terbagi kepada dua bahagian. Pengetahuan secara lahiriah perlu kepada menuntut dia, belajar dia, seperti fardu ain nama dia, atau dia panggil syariat. Dan juga pengetahuan yang Allah beri melalui ilham, melalui ilham ke dalam hati yang bersih, nama dia laduni. Yang ini bukan dengan jalan belajar, Allah bagi. Jadi ilmu pengetahuan tu dua jenis dia. Satu, kita wajib tuntut dan mencari dia. Akhirnya kita mencari, Allah bagi faham. Yang kedua, kita bukan cari tapi Allah beri. Yang fardu ain kita buat, wajib tuntut. Tak boleh terus dapat je yang kita ni. Sebab syarat nak sampai mulhamah, tingkatan mulhamah, dia kena lepas lawamah. Lawamah, syarat nak jadi lawamah, alim dengan syariah. Sekurang-kurangnya ilmu yang melepaskan diri dia dalam bab ibadah. Selagi ni dia tak lepas, tiba-tiba dia melompat pergi mulhamah, tu kebiasaannya pembohongan. Bukan tak mungkin, ada mungkin Allah pilih dari bawah turun naik atas, tapi tak banyak. Habis. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Maknanya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah atau Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang sebenar illallah, kecuali Allah. Allah tu wahdahu la syarikalah, yang esa tiada syirik baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya dan pesuruhnya. Allahumma ja'alani, ya Allah ya Tuhanku, ij'alni, jadikanlah kami minat tawabin, termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alani, dan jadikanlah kami ini termasuk golongan minal mutatahhirin, yang sentiasa membersihkan diri pada dosa satu, selalu berwuduk satu. Wa ja'alani min ibadikas salihin, dan jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-hamba Engkau yang soleh. Itu dia. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi juga bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaika, dan aku juga bertaubat kepada Engkau. Maksudnya. Adapun sebab hadas yang kecil itu 4 perkara pula. Yang pertama, sebab keluar sesuatu daripada 2 jalan juga. Melainkan yang tiada jadi berhadas, keluar mani dirinya. Itu satu. Dan yang kedua, hilang akal dengan sebab gila atau pitang ataupun mabuk atau tidur. Melainkan yang tidur yang tetap kedudukannya, yang ini tetap papan punggungnya, tidur duduk pada tempat duduknya. Dan yang ketiganya, sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah dengan dia. Yang hilah tu mana yang halal nikah dengan dia, melainkan bersentuhan rambutnya dan giginya. Rambut, gigi, kuku, tak apa. Dan yang keempat, menjabat kubur, mana memeganglah, menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangannya, dengan tiada berlapik antara keduanya. Tiada faraj binatang
tiada farash atau kubur binatang. Maknanya kalau binatang tak ada, tak membatalkan. Maka yang empat itu membatalkan dia akan air sembahyang. Baik, campur lagi yang membatalkan air sembahyang tu apa? Murtad. Murtad tu membatalkan air sembahyang. Lagi yang membatalkan air sembahyang? Semua dia dah sebut situ. Dia tak asingkan antara yang membatalkan air sembahyang tu, membatalkan wuduk tu sebenarnya ada 6. Dia sebut sini ada 4. Baik, yang pertama daripada 6, dia sebenarnya benda tu juga tapi dia tak pisahkan. Baik, yang pertama ialah keluar sesuatu pada 2 jalan kecuali air mani. Pertama. Yang kedua, menyentuh kulit atau anak Adam, lelaki atau perempuan yang halal nikah. Tersentuh atau bersentuh. Kemudian memegang atau menyentuh kemaluan ataupun dubur dengan telapak tangan. Kemudian tidur yang tidak tetap papan punggung dia. Dan kemudian hilang akal disebabkan pitam, mabuk ataupun gila. Dah 5 dah. Dan yang ke-6 bila murtad. Itulah 6 perkara. Baik. Faslun. Ini suatu fasal. Fasal ni makna satu penceraian bab. Tadi bab yang berkaitan dengan yang membatalkan wuduk dan juga bab yang berkaitan dengan perkara sebelum ni, itu perkara fardu wuduk. Sekarang dia nak masuk bab lain, iaitu pada menyatakan tayamum. Bermula syarat tayamum itu 4 perkara. Tayamum tu apa? Tayamum tu artinya bukan menggantikan wuduk, kan? Tayamum tu ialah menyampaikan debu suci, kepada anggota, kepada kulit. Itu maksud dia. Menyampaikan debu yang suci kepada kulit yang tertentu, anggota yang tertentu. Itu dia panggil takrif tayamum. Itulah tayamum. Dan tayamum tu juga iaitu mengharuskan bagi ibadah. Dia bukan mengganti bagi wuduk. Dia mengharuskan bagi ibadat. Itu maksud tayamum. Jadi kalau orang itu tak boleh berwuduk dengan sebab sakit kulit, maka bolehlah dia menggantikan dia dengan tayamum. Supaya tayamum itu mengharuskan dia bagi ibadah. Ya. Ada orang air ada, bukan tak ada air, tapi dia tak boleh juga guna air. Maka bolehlah dia menggunakan debu suci. Baik. Jadi hukum tayamum tu ada 4 syarat sah dia. Yang pertama, sebelum nak tayamum tu, hendaklah menghilangkan sekalian najis pada badannya dahulu daripada tayamum. Sebelum nak tayamum, pastikan badan tak ada najis. Itu syarat utama dia. Najis kalau ada pada badan, dia tak boleh bertayamum. Kena bersihkan najis tu dulu. Baik. Dan kedua, ketiadaan air pada tempat itu, atau kerana takut mudarat daripada memakaikan air. 2 keadaan dipanggil satu bahagian. Satu, air tak ada, kemarau ke, ataupun air ada tapi rumah dia tak ada air. Rumah jiran sebelah ada air, rumah dia tak ada air. Jadi jiran sebelah dia ni kedekut, tak ada masin, tak bagi air. Kita minta, boleh tu saya beli air sikit. Dah. Dua-dua jiran kedekut. Jadi tak ada akses nak cari air. Kalau lah ada kat masjid, pergi masjid lah. Kita tak ada. Tak ada akses boleh dapat air, bolehlah dia bertayamum. Pergi masuk hutan, yang tinggal air untuk minum je. Air untuk minum ada.
Tapi untuk wuduk, kalau kita wuduk, air untuk minum akan jadi sedikit. Biasanya kat padang pasir lah. Kalau hutan ni banyak akses air tak. Akar pokok pun boleh jadi air. Potong akar pokok tu air ada. Tapi kalau yang tak boleh macam padang pasir. Jadi air minum ada. Kalau guna untuk wuduk akan cepat habis air. Kita kat padang pasir air sangat diperlukan. Ketika itu bolehlah dia bertayamum dengan debu suci. Debu pasir tu. Debu tanah. Baik, habis. Yang ketiga, hendak masuk waktu sembahyang. Hendaklah masuk waktu sembahyang. Bukan hendak masuk. Hendaklah masuk. Yakni sesudah masuk waktu solat. Azan je, tanda masuk waktu dah. Maka baru boleh bertayamum. Dan yang keempatnya, hendaklah tentu kiblat dahulu daripada tayamum. Dan yang keempat, kalau kita ambil wuduk sebab nak solat tadi tu, satu dah masuk waktu. Yang kedua, kita dah tahu dah kat mana arah kiblat. Jadi nak tahu arah kiblat, tengok matahari. Kalau matahari terbenam dekat depan, maksudnya kiblat tu arah hadapan. Kalau kita tak ada matahari, kita ada kompas, pakai kompas lah. Kalau tak ada kompas, malam hari kita boleh tengok bintang. Tengok bintang kiblat tu pun tak ada juga. Maka bolehlah kita ni itu kalau sampai waktu malam. Kalau ada siang, kita takkan nak biarkan tak solat. Adab saja ke arah mana tu sah solat dia. Maksudnya tak ada tahu, dia tak tahu. Duduk dalam hutan, tak dapat akses. Awan mendung, tak ada matahari, Zuhur dah masuk. Kena solat juga. Tengok arah kiblat ni, tengoklah mana jejak dia rasa inilah arah kiblat. Mana-mana boleh. Kerana apa? Kerana tak ada ilmu, tak ada cara untuk tahu mana arah kiblat. Habis. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, adapun rukun tayamum ni kita laju je ya. Adapun rukun tayamum tu 6 perkara. Pertama, niat. Niat dia apa? Mengharuskan sembahyang. Atau lainnya. Saja aku bertayamum kerana Allah. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan tanah yang suci. Tanah yang suci, tanah ni bermakna debu. Debu tanah yang suci. Ya. Jadi tanah liat salah sebahagian daripada tanah. Waktu dia basah, dia bukan debu, tak boleh. Jadi waktu dia kering, dia boleh jadi debu. Ya. Dan yang ketiganya, memindahkan tanah kepada muka dan tangan. Yakni debu suci tu pada muka dan tangan. Cara pindah tu, kita ambil debu suci yang kita buat sendiri. Dah buat dah? Ambil tanah lumpur. Tanah lumpur atau tanah liat. Tanah liat. Kita gali-gali jumpa tanah liat kan. Ambil tanah liat tu segenggam cukup, tak banyak. Ambil, kita gorengkan dekat kuali. Kuali tu basuhlah sabun dulu, jangan ada minyak. Goreng dia tanpa minyak. Goreng je. Goreng sampai nanti dia akan hancur, lebih halus pada bedak lagi. Dah jadi debu lah. Simpanlah sikit dalam botol. Bawa ke mana-mana. Ya? Kalau rajin beli kat kedai Haji Saleh ada. Kedai Haji Saleh ada, kedai orang jual barangan orang mayat ada. Beli kain kapan juga kan, selalu ada. Contoh dekat Alur Gajah tu ada kedai dia, Serani tu dia. Serani, rasa dia orang Serani ke Hindu. Tapi dia ada jual. Roundabout belah sana. Kan. Boleh Islam ke dia kan? Jadi tengok tak. Di India rasanya India. Tapi dia ada jual. Debu suci tu ada jual. Saya minta dia debu tayamum, dia tahu. Baik, cara dia letak sikit ni, ambil kertas, letak sikit atas ni. Lepas tu kita rata-ratakan dia. Ini kita belum guna, jadi dia belum mustakmal. Kita pegang ni pun tak jadi mustakmal. Bukan sebab enzim jadi mustakmal tak. Baik. Kita pun letak dua tapak tangan sini, lagakan dulu. Kenapa nak laga? Jangan banyak sangat. Janji ada debu letak kat muka. Daripada atas ni, tarik satu jalan je. Satu cukup, buang.
Dia tak payah 3 kali tau. Satu je. Dah yakin penuh, tak payah. Kalau tak yakin penuh, buat 2 kali lah. Baik. Habis dah. Ni dah habis debu tak ada. Ambil debu lagi. Okey, ada 2 bahagian, pakai yang ni dulu. Pakai yang ni dulu. Ni bahagian 1, bahagian 2. Bahagian ni pakai. Letak kat, jangan letak tapak dan tapak. Sebab sini ada debu kan. Taruh sini. Tarik, jalan. Ni kena singa macam ambil wuduk lah. Macam ni. Letak sini. Lalu dari sini pula. Yang ni, jari ni ujung jari. Tak nak kacau dia ni. Ini pula. Tarik, pusing. Ni tak payahlah, memang dah ada debu dah. Senang. 2 kali tepuk. Paling senang lah ni. Tapi kena praktikal lah. Tak biasa susah. Nak praktikal pakai bedak. Ambil bedak. Bedak sejuk tu. Hancur kan. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Yang kedua. Yang kedua pula. Yang ketiga. Yang keempat. Menyapu muka. Kena muka. Dan yang kelima. Menyapu 2 tangan hingga ke sikunya. Itulah syarat sah dia. Jadi tak sah kalau kita ni tak ada debu. Contohnya kat dinding ni. Ni macam ada debu. Mana nampak? Kan? Kat kapal terbang ke, kat lantai ke. Mana ada debu ni? Tu nampak? Dia tak? Dia nak nampak ada ainnya. Baru main isyarat tak boleh. Main isyarat tak laku. Jadi ada orang ajar pakai isyarat je. Masalah ni. Tak sah tu. Baik. Habis. Dan yang ke-6 tertib. Muka dulu baru tangan. Adapun yang membatalkan tayamum tu 7 perkara. Batalkan wuduk tadi dia 4 je. Yang ni membatalkan tayamum 7. Yang pertama, keluar salah satu daripada 2 jalan. Yang pertama. Sama juga macam wuduk tadilah. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang halal nikah antara keduanya. Dan ketiga, menjabat kubul anak Adam atau duburnya dengan perut anak jari. Dengan tiada berlapik antara keduanya. Dan yang keempatnya, hilang akal sebab mabuk atau pitan atau gila, samalah. Dan yang kelima, tidur yang tiada tetap kedudukannya pada tempat duduknya. Dan yang keenam, sebat diperolehi air pada tempat itu. Maksudnya, tadi dia dah ambil dah tayamum. Tiba-tiba hujan. Habis. Tak laku dah tayamum dia. Dan yang ketujuh, murtad. Sini pula turut murtad. Sebenarnya dalam wuduk pun sama juga. Demikianlah syarat sah dia. Dan rukun dan yang membatalkan dia yang tersebut di dalam kitab fiqh. Demikianlah niatnya. Apa niat dia? Nawatut tayammuma li istibahati salah. Baca sana dia listibah boleh. Tak payah baca li istibah, tak payah. Listibahati salah al-mafruḍah fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang yang fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Dan jika sembahyang itu sunat, demikian pula bunyi dia. Lain pula niat dia. Nawaitu tayammuma badalan an ghuslil janabah listibahati salah fardan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku bertayamum, hal keadaannya ganti daripada mandi janabah. Ini kalau kita dan jika ada sembahyang itu sunat, demikianlah bunyinya. Bukan ni. Ni sini silap. Dia kata niat ni tadi sebenarnya fardun, niat bagi yang fardu. Bila dia kata niat bagi yang fardu, sekaligus terangkatlah yang sunat. Tak payahlah niat yang lain. Nawaitu tayammum listibahati solah al-mafruḍah, nak tukar ke as-sunnati, tak payah. Ya. Dengan niat ini tadi, dia boleh buat satu fardu dan beberapa banyak perkara Jadi yang kat sini ni, dan jika ada sembahyang itu sunat, bukan. Dan jika adalah mandi wajib. Demikian pula bunyi dia. Apa dia?
nawaitu tayammuma badalan an ghuslil janabah listibahatis salat fardun alayya lillahi ta'ala atau fardun lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku tayamum hal keadaannya ganti daripada mandi janabah kerana nak mengharuskan bagi sembahyang fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Tu dia. Ni kalau orang datang cari dia nak mandi, air tak ada, maka dia nak solat dah. Bila dah masuk waktu dia nak solat lah, maka dia bertayamum lah kerana nak solat tadi tu. Jadi dia bertayamum tu lah niat dia. Saja aku bertayamum bagi menggantikan mandi junub fardu atasku dan mengharuskan akan solat kerana Allah Ta'ala. Modern dia lah. Kalau yang ini kita baca, saja aku tayamum hal keadaan ganti daripada mandi jenabah kerana mengharuskan bagi sembahyang fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Kemudian daripada itu maka tayamum pula sekali lagi. Itu tak cukup. Tayamum sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahati salat al-mafruḍah fardhan 'alayya lillahi ta'ala. Sama juga. Artinya sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Tadi bagi mandi. Sekarang sebab solat, sebab tayamum ni satu perkara fardu satu. Jadi mandi wajib tu fardu. Jadi dia satu niat. Nanti nak solat satu niat yang lain lagi. Lain. Demikianlah pula niat bagi tayamum ganti daripada mandi hari Jumaat pula. Mana bunyi dia? Nawaitu tayammuma badalan an ghusli yaumil Jum'ah sunnatan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku tayamum ganti daripada mandi hari Jumaat sunat atasku kerana Allah Ta'ala. Habis. Syahdan tiada sah tayamum dua sembahyang yang fardu. Maknanya tidak sah kita gunakan satu tayamum untuk dua sembahyang fardu. Jadi setiap kali masuk dia sembahyang fardu, hendaklah dia bertayamum. Baik. Al-babus salah wa ma yata'allaqu biha. Ini satu bab pada menyatakan tentang sembahyang dan barang, yakni perkara-perkara yang bertakluk, yang berhubung dengannya. Itu maksud dia. Yata'allaqu biha. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang dan menyatakan sesuatu yang bertakluk dengan sembahyang. Inilah rukun sembahyang yang kedua daripada yang 5. Wallahu a'lam bissawab. Bab solat ni sedap ni. Faham dia. Kita memang baca kitab ni bab solat. Jangan jemu. Sebab setiap kali kita belajar tu ada ilmu yang bertambah. InsyaAllah. Walaupun benda yang sama. Nak guru yang tak serupa lah. Kadang-kadang guru yang serupa pun dia urai kali kedua lain pula. Macam tu guru saya, dia buka kitab Musalli tu banyak kali. Saya khatam dengan dia. Tapi setiap kali saya buka kitab tu dengan dia balik, sebab kita akan Musalli ni antara kitab yang akan diulang. Habis ulang. Sebab dia nipis. Jadi bila dia tahun tu lain, tahun akan datang tu dia urai lagi lain. Dia orang alim kan, dia urai tu kita ikuti dia, masya-Allah. Makin lama makin bertambah ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Ya. Tadi apa dia? Batal iman. Bila batal iman, batallah air sembah. Kenapa batal air sembahyang juga? Sebab di antara perkara yang membatalkan air sembahyang, murtad. Jadi orang yang tunduk di hadapan patung telah batal iman dia. Makna batal iman tu terkeluar daripada Islam. Murtad dia ketika itu. Kenapa? Kerana tunduk dia kepada patung tadi. Patung tadi dengan niat menghormati dia lah. Maka hukum dia kafir. Waliyahzubillah. Itu antara perkara yang membatalkan iman kita. Sama ada dengan perkataan, perbuatan atau etikot. Jadi tadi itu batal dengan sebab perbuatan. Perbuatan tunduk ke patung tak boleh. Macam sama pemimpin itu yang meminta kepada atas hidup sebagai kenangan. Bina kuih pemimpin Islam.
Dia Islam. Dia letak. Dia patut asal. Haram hukum dia. Pemimpin Islam tak boleh merasmikan tempat kesyirikan. Tak boleh. Merasmikan dia syirik, dia tu syirik. Dia haram je lah. Haram je. Bukan akidah tadi. Tu dia akidah dia tidak. Sebab dia bukan tunduk pada patung tu. Dia cuma buat benda haram. Diibaratkan orang sembahyang pakai emas. Laki-laki sembahyang pakai emas. Dia pakai emas, dia sembahyang. Sembahyang dia sah. Tapi dia buat dosa. Dia kira haram kerana pakai emas tadi. Ya. Pemimpin ini ketika dia berkata keistimewaan mana yang bukan Islam. Boleh keistimewaan dia tidak sampai terlibat daripada bab akidah dan bab agama. Tak boleh. Tak boleh ra'i bab yang berkait dengan akidah. Lain boleh. Contohnya dia merasmikan sekolah orang kafir boleh, merasmikan rumah orang kafir boleh, merasmikan hari raya orang kafir boleh. Tapi yang berkait dengan akidah, merasmikan kuil tak boleh, merasmikan tak boleh, tolong tak boleh, tak boleh. Tak boleh menolong, merasmi, memuliakan tak boleh. Sebab dia adalah musuh Allah, dia adalah kesyirikan. Jadi benda syirik itu ialah benda yang sangat bahaya kepada iman kita. Jadi bagilah wakil pada pihak itu sebab kena ada wakil daripada orang kafir jadi pemimpin dia. Jadi bagilah dia peluang untuk pergi, yang kau sibuklah berjadah. Pasal nakkan undi, batalkan iman, merosakkan iman, kejahilan ataupun kerakusan. Kau dah lantik dah, ada. Walaupun dia menteri lain sekalipun, panggillah dia yang layak. Sebab tu kena ada wakil daripada pihak orang kafir. Sibuk dia juga nak pergi juga. Kan? Akhirnya merosakkan iman dia. Waliyahullah. Sama juga orang Islam, kontraktor Islam, tak boleh ambil job yang berkaitan dengan kuil. Pergi bina jalan ke kuil, tak boleh ambil. Bina jalan tar tu sebagai kerajaan kena bina sebab dia rakyat. Tapi dia kena beri kepada orang kafir. Orang Islam tak boleh ambil projek tu. Wah, ini jalan, aku jalan, dia bukan buat kuil, tak boleh. Kau jalan pun syubhat juga kepada kesyirikan. Jadi haram hukum dia. Sama juga bina pagar dia ke petah lagi, bina temple tu lagi lah. Bina website dia pun tak boleh. Kita pakai IT buat website untuk cari dana. Kita bina website tak boleh. Kena bagi orang dia lah. Orang Islam dan tak boleh. Jadi kerajaan yang bijak bagi orang dia lah. Kita. Sebab itu hak. Hak beragama dalam Islam tak disekat. Islam tak menyekat kebebasan beragama orang tu. Kita bukan pergi perang gereja dia, tak. Dia masing-masing sebagai orang yang kita lindungi atau duduk dalam kerajaan Islam, kita kena bagi hak dia. Itu hak dia, bukan kita. Kita tak akur dengan kesyirikan. Itu hak dia sebagai orang yang bawa pimpinan kita atau rakyat kita. Sebab tu dia sebagai sultan ni dia kena belajar ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan. Bukan secara ala barat, bukan ala konvensional, dia kena Islam pun ada. Contohnya dalam kitab Muniatul Musalli. Dalam kitab Muniatul Musalli tu ada satu bab ni, bab pemerintah Islam. Dia kena belajar. Ya. Beli. Bagus. Beli haiwan ternakan bukan daripada orang Islam. Bukannya harus dengan syarat kita yakini atau zanni yang ianya binatang itu tidak terlibat dalam soal yang berkaitan dengan syubhah dan haram. Contohnya yang jadi syubhah, dia bela yang ternakan tu, dia lepas kat tanah orang. Dan jadi syubhah, haram, tak boleh dah beli. Kita tahu dia ni ada kandang sendiri, dia bagi makan pun dengan duit dia sendiri, belikan makanan binatang tu.
Walaupun dia orang kafir, harus beli. Yang tak harusnya, dah tahu dah kawan tu bagi makan balik bayar. Ataupun dah tahu dah kawan ni, dia ni kawasan tak ada, dia lepas ke kampung dia. Jadi dia akan makan tanah orang semua, tanaman orang. Dia dah tahu memang tak boleh buat akikah, tak boleh buat kurban. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan? Ya. Bermimpi sekejap lama pun tak kata. Boleh. Tengah tidur mimpi, boleh, putra kayangan. Bangun, asalkan dia tidak tidurnya masih okey lagi, tidak membatalkan wuduk dia. Walaupun keluar air basi, tidur dapat keluar air basi, tak batal. Cuma air basi tu wajib basuh lah, dia najis. Ada ustaz kata air basi tak najis. Ada satu muallim pernah baca dalam Facebook lah. Dia kata air basi tidak najis, kata dia. Menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, sebenarnya gini. Ijtihad Imam Nawawi yang dia katakan air basi tu, air basi yang mana? Air basi ni ada dua ta'rifan. Ta'rifan yang pertama, air basi yang keluar daripada ma'adah, daripada perut. Boleh berlaku pada seseorang yang bila turun naik nafas dia menyebabkan tersedut, vacuum dan terkeluar. Daripada ma'adah ni najis. Inilah kebanyakan orang. Tanda dia bernajis tu berpeta, nak hilang pun payah. Bau dia itu biasa. Itu orang panggil air basi. Itu yang dimasukkan oleh dalam kitab Jawi dan juga dimasukkan oleh ulama-ulama. Yang itu najis, tak syak lagi. Yang tidak najis seperti yang disebut oleh Syarhun Nawawi rahimahullah tu ialah air yang waktu kita tidur keluar daripada kelenjar, bawah kelenjar lidah. Bukan daripada tekak, daripada kelenjar bawah lidah. Bila kita tidur, mulut kita akan berbau. So, itu memang normal lah. Jadi dia akan menyebabkan air tadi pun juga bau busuk seperti air basi. Tapi itu bukan hakikat air basi yang dimasukkan. Yang itu masih lagi air liur. Walaupun dia itu seperti air basi atau dianggap air basi, itu kalau keluar tidak najis. Kenapa tidak najis? Sebab dia dari kelenjar air liur. Yang najis daripada perut. Sama hukum dia dengan muntah daripada perut. Muntah boleh keluar daripada mulut, air basi juga boleh keluar daripada perut. Jadi itu, ustaz tu dia silap faham kat situ. Dengar satu perbahasan ulama, dia ingat dia dah alim. Dia keluar fatwa, najis tak? Air basi tak najis. Itu yang berlaku, masalah. Ngaji biar hadam sungguh lah. Kalau tak hadam, kau buat jadi orang pening kepala. Ulama dah tulis lah. Walaupun ulama kitab Jawi tulis kata air basi itu najis mutawasitah, itu jangan lawan dia. Dia kadang kita kecil, dia sebenarnya ngaji kita besar tu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kau ngaji 5, 6 tahun, 4 tahun, keluar kau lebih alim pada ulama besar. Keluar fatwa mengelirukan masyarakat. Dan masyarakat kata, ustaz aku kata air basi tak najis. Dalil Imam Nawawi lah, suka hati kau. Ngaji tak habis. Itu biasanya orang ambil kitab Imam Nawawi, buka, dia bukan ngaji kitab tu, buat rujukan. Baik, keluar fatwa baru. Itu yang berlaku. Ni pernah muallim baca. Wallahu a'lam. Racun tu adalah najis kan, racun? Racun? Tidak. Tak najis. Air arak najis. Dan juga alkohol sebagainya najis. Racun tak najis Racun tikus, kalau bahan dia bukan daripada najis lah. Kalau macam spray nyamuk tu kan, spray nyamuk. Spray nyamuk dia tak najis. Dia bukan daripada najis. Dia buat daripada kimia.
racun lah. Racun kimia campuran bahan yang bukan daripada najis. Ke dia ambil tai lembu campur dengan ni jadi racun, tak ada. Allahuakbar. Bagus soalan tu. Contoh saya pakai baju fit ketat. Baju ketat. Saya nak wuduk, tapi disebabkan sukarnya baju nak buka, nak pakai semayang. Saya sebab buka baju. Yalah, kacau kan. Boleh tak saya kat semayang, tak buka baju saya basah terus. Pakai inner kan. Saya pun pakai, main track pakai. Kita yakin yang air itu akan meresap di baju. Ya. Hendaklah dibasuh boleh dengan syarat lumurkan dengan banyak supaya hilangnya air peluh dia dan masuklah air mutlak. Boleh, sah. Kerana baju tidak menghalang sampai air. Kapas tak menghalang, kain tak menghalang. Jadi dia boleh. Boleh buat wuduk sekali, tak ada hal. Ataupun yang sarung tu, kan orang pakai sarung. Sarung tangan dia kan. Buat motor saya pasal hitam pasal tak pakai sarung. Kan? Jadi basuh je atas boleh. Tapi yakin hilangkan peluh dululah, sebab peluh tu dia takut merubah ain sifat. Bagus soalan tu lain. Sambil minum air boleh tanya. Awal lagi ni. 5 minit lagi. Soalan. Nak tanya beza yang tadi Ustaz kata kalau kita tersalah tu kan yang jahil tu, macam tersembah benda-benda tu, kan jadi syirik kan? Ya. Beza dengan murtad tadi tu katanya Allah takkan maafkan orang yang Ya. tu. Kalau orang itu buat kerana jahil, dia hukum dia haram. Ya. Dan juga perbuatan itu ialah perbuatan keji yang menyebabkan murtad seseorang. Jadi dia taubat kepada Allah dengan bersyahadah semula, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Setiap dosa yang dibuat dengan sebab kejahilan kita, maka pengampunan Allah Ta'ala terbuka luas. Berbeza dengan orang yang dah tahu dia dah Islam, tiba-tiba dia murtad, keluar daripada Islam. Kan ada orang mohon keluar daripada Islam. Ini dosanya tak terampun. Waliyazabillah. Ini yang dikatakan dosa mensyirikkan Allah yang tidak terampun. Sebab dia mempercayai Tuhan yang lain selain pada Allah Ta'ala. Waliyazabillah. Beza dengan orang yang buat dalam keadaan tadi itu hukumnya haram saja. Sama dikiaskan dengan satu orang sahabat. Sahabat Nabi yang mana keluarga dia dibunuh. Ya. Siapa tu? Yasir. Ammar bin Yasir. Keluarganya semua dibunuh dah. Mak dia, family dia dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka apa berlaku pada Ammar ni? Maka dia buat helah. Apabila kafir suruh mengaku yang dia ni bukan Islam, dia mengaku. Mengaku tu pada mulut saja, hati dia tak mengaku. Hati dia tetap beriman dengan Allah dan Nabi dan Rasul, tapi nak menyelamatkan nyawa dia. Maka Nabi kata dia masih Islam lagi. Kerana apa? Nak jaganya nyawa. Hati dia tetap berpegang teguh Allah lah Tuhan, Nabi lah Rasul. Tapi sebab keluarga dia dibunuh depan mata dia, seorang demi seorang demi seorang. Ujian yang seberat ini, maka perbuatan dia tadi ada keharusan syar'i. Cuma kalau dia mati kerana itu lebih afdal, syahid. Tapi makna kata jadi hukum kat situ. Ni kalau seorang orang kafir tak lari, dia ada dua pilihan. Pilihan terbaik mati kerana tembak, bagus, syahid terus masuk syurga. Pilihan kedua helah. Mulut saya cakap, hati tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau disuruh pilih, baik kita pilih mati syahid lah, lebih baik ya. Walaupun nampak sakit, hakikat dia mati syahid tu tak sakit. Nabi kata orang mati syahid ni matinya lazat. Bahkan orang yang telah mati syahid tu nak bangun berjuang lagi sebab nak rasa mati tu lagi. Tapi Allah tak benarkan. Kalau tidak, dah tentu orang kafir tak ada peluang lah. Pasal semua orang yang dah mati syahid tu nak minta hidup balik, nak rasa lazatnya, tapi tak ada, dan mati sekali je. Allahu a'lam bishawab. Mati lain semua tak lazat, syahid saja.
Maka baginda Nabi SAW meninggal seperti mana kita. Maka dia rasa sakitnya itu. Bahkan dia minta Allah untuk rasa sakit kita. Tapi Allah tak izin lah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Seminit lagi. Tanya soalan ni, tapi bila dah jumpa tak nak tanya. Boleh. Sambil bersandar ke dinding ke kerusi ke, jadi papan punggung kita ni tetap. Yang ni dubur kita ke lantai, papan punggung letak tetap. Jadi walaupun kita bersandar pun tak mengapa. Yang tak boleh, dia tidur, duduk sampai tersujud je. Kenapa? Terangkat punggung dia. Batal. Baik. Ya. Ya. Dia sebenarnya kalau kita ada kelas lain, boleh je adabnya minta izin pada guru atau beritahu guru dululah supaya guru tak salah anggap dia. Boleh je. Tak ada masalah. Sebab apa? Memelihara adab tu lebih utama daripada menuntut ilmu tu sendiri. Memelihara adab tu lebih utama kerana dia mendatangkan barakah. Kalau guru terasa je hilang barakah ngaji, rugilah. Kita nak barakah. Apa maksud barakah? Kita dapat ilmu pengetahuan dan kita boleh beramal dengan dia, itu barakah. Kita dapat ilmu pengetahuan tapi tak boleh beramal dengan dia. Ibarat pokoknya rendang, daunnya rebat, buah tak ada. Bolehlah buat kemah lah bawah dia. Manfaat dia kurang. Tapi kalau kita barakah, bukan saja boleh letak kemah, letak pangkin sambil petik buah makan. Ya. InsyaAllah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mad'u qulubana minka al-hidayah kama nawarta 'ala syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.